Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam channel Nizam ZZK. Okeylah, seperti biasa, saya ada video seram baru. Video kali ini saya tunaikan permintaan saudara Kamarul. Saudara Kamarul minta saya kongsikan kisah seram yang pernah dialami oleh Ustaz Malik ketika mengubati adik Lin yang telah didampingi oleh jin. Kejadian ni berlaku di Bintulu, Sarawak. Jalan cerita ni agak panjang. Kalau saya buat penuh, mungkin ambil masa lebih 30 minit. Jadi, saya ringkaskan dan padatkan tanpa cacatkan jalan cerita. Okeylah, untuk video ni cukup je untuk 15 minit. Okey, saya harap saudara Kamarul dan korang berpuas hati dengan video kali ni. Apa kata kita tonton video kali ni? Okey, jom. Kejadian ni berlaku pada tahun 2017. Semasa tu saya terlibat dengan mesyuarat guru kaunseling sekolah rendah di Bintulu. Saya dihubungi oleh seorang wanita. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Puan Hajah ataupun Kak Jah. Saya meminta Kak Jah menelpon saya semula pada pukul 5 petang kerana mesyuarat dijangka tamat pada pukul 4.30 petang. Kira-kira tepat pukul 5 petang, Kak Jah menelpon saya semula. Assalamualaikum Ustaz. Saya Kak Jah yang telefon Ustaz tadi. Waalaikumsalam Kak Jah. Kak Jah, apa khabar? Ada apa-apa yang boleh saya bantu Kak Jah? Begini Ustaz, saya nak minta tolong Ustaz datang ke rumah malam ni. Nak tengok-tengokkan anak perempuan saya. Kalau malam ni tak dapatlah Kak Jah, sebab kami ada buat rawatan kat bangunan martabat. InsyaAllah kalau malam esok mungkin boleh Kak Jah. Kalau macam tu boleh juga Ustaz. Tapi boleh tak kalau saya jumpa Ustaz dulu malam ni? Nak bincang-bincang dulu. Lepas tu malam esok Ustaz datang ke rumah Kak Jah lepas solat isyak. Siapa je yang ada di rumah Kak Jah? Oh, kami 3 beranak je Ustaz. Kak Jah, anak Kak Jah, si Ana, dan yang bongsu namanya Lin. Ana ni kerja di jabatan kerajaan. Si Lin ni pula masih belajar di tahun 1. Suami Kak Jah outstation. Oh, macam tu. InsyaAllah boleh Kak. Malam ni dalam pukul 8 Kak Jah datang. Bolehlah kita cerita-cerita dulu sebelum kita mulakan rawatan. Okey, insyaAllah Ustaz. Pukul 8 akan datang. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Kak Jah, jawab saya ringkas. Pada malam tersebut, selepas solat isyak, saya pergi ke bangunan martabat. Lebih kurang pukul 7.30 malam, saya gerak ke sana. Sesampainya di sana, saya lihat ada sebuah kereta Vios berwarna putih sedang menunggu di parkir kereta. Kemudian saya keluar dari kereta dan membuka pintu bangunan martabat. Kelihatan seorang perempuan yang agak tua dari saya keluar dari kereta Vios tadi dan datang ke arah saya sambil tersenyum. Assalamualaikum. Saya Kak Jah. Saya nak jumpa dengan Ustaz Malik. Waalaikumsalam. Ya betul. Ni Kak Jah kan? Silalah masuk Kak Jah, balas saya. Ada 2 orang yang mengikuti Kak Jah. Pasti yang kecil tu Lin, dan yang dalam lingkungan 20-an tu pastinya Ana. Sebab itu yang dijelaskan oleh Kak Jah kepada saya petang tadi. Kak Jah menuruti belakang saya. Si Lin memegang kertas lukisan dan kotak pensel warna. Silalah duduk Kak Jah. Duduklah mana-mana yang Kak Jah rasa selesa, pelawa saya. Kak Jah saya perhatikan seorang yang sangat-sangat menyayangi anaknya, sabar melayan kerenah Lin. Lin asyik melukis dan sesekali mengganggu kakaknya si Ana. Saya dapati si Ana ni agak bengis. Mungkin si Ana ni yang dimaksudkan oleh Kak Jah tadi, yang menurutnya mempunyai masalah, sehingga Kak Jah berusaha untuk membawa anaknya itu berubat. Ustaz, mana tandas kat sini ya? Si Lin ni nak ke tandas, tanya Kak Jah. Ada depan pintu masuk bangunan ni tadi Kak Jah. Sebelah kanan, jawab saya. Kemudian Kak Jah membawa anaknya Lin pergi ke tandas, manakala Ana pula menunggu di bilik rawatan. Sementara menunggu Kak Jah kembali, saya kemas barang-barang yang agak bersepah di pejabat tu. Tiba-tiba saya terdengar nama saya dipanggil. Malik, Malik. Ya Kak, saya menjawab. Saya perhatikan sekeliling. Tiada siapa. Ana memandang tepat ke arah saya. Kamu ada dengar tak Ana? Ada yang panggil nama Ustaz kan?
Ana hanya tersenyum dan memandang saya tanpa ada perasaan takut. Macam itulah Ana, ada makhluk lain yang tinggal dan berkongsi alam dengan kita. Cuma mereka tak nampak. Terserah pada kita sejauh mana kita percaya tentang alam gaib menurut syariat Islam. Jelas saya kepada Ana. Ya Ustaz, mereka hidup di tengah-tengah kita, mermehati tingkah laku kita setiap saat. Saya menjadi seram sejuk mendengar penjelasan Ana. Tiba-tiba saya diperhatikan oleh sesuatu. Patutlah Kak Jah bawa Ana ni berubat, bisik hati saya. Si Ana terus memerhatikan saya sehingga saya rasa kurang selesa. Tak lama kemudian, Kak Ayah dan Lin sampai ke bilik rawatan. Kak Jah memimpin tangan Lin dan mereka duduk di samping Ana. Ana mula menunjukkan muka yang kurang senang. Mungkin Ana tak mahu berubat. Okey Kak Jah, ada apa-apa yang boleh saya tolong? Tanya saya. Kak Jah diam seketika sambil memandang wajah Lin yang tengah sibuk melukis. Kemudian Lin mengganggu Kak Jah yang hendak bercerita kepada saya tentang permasalahan anaknya. Ternyata Kak Jah agak rimas dengan tindakan Lin, tapi masih melayan kerenah Lin dengan sabar. Lin lukis dulu ya, jangan kasih ibu. Nanti Ustaz bagi gula-gula sebagai hadiah, okey? Lin kelihatan gembira dan mula melukis dalam keadaan tertiarap. Jadi mudahlah Kak Jah bercerita kepada saya tanpa sebarang gangguan. Begini Ustaz, Kak Jah nak minta tolong Ustaz tengok-tengokkan si Lin ni. Kak Jah tengok Lin ni selalu bercakap sorang-sorang, main sorang-sorang. Dan kadang-kadang di rumah Lin suka bersembunyi di bilik kosong dalam rumah kami. Oh, si Lin ni yang Kak Jah nak bawa berubat. Tekan saya salah sebab saya ingatkan si Ana tu yang dibawa oleh Kak Jah untuk berubat. Pernah sekali Lin hilang dalam rumah kami. Puas kami cari merata tempat tapi tak jumpa. Dalam bilik kosong pun tak ada. Lepas tu suami Kak Jah ambil keputusan nak telefon polis, nak buat laporan anak kami hilang. Kebetulan handphone suami Kak Jah tertinggal di bilik Lin semasa mencari yang tadi. Alangkah terkejutnya bila kami lihat kaki Lin ada di bawah katil dan dia sedang ketawa dan bercakap sendirian. Lepas tu, apa yang berlaku Kak Jah? Tanya saya. Kak Jah bertanya pada Lin malam tu, Lin main dengan siapa? Kenapa Lin sembunyi masa ayah dan ibu cari? Lin main dengan kakak. Kami nampak ibu dan ayah cari Lin. Lin kat atas katil je, tapi kakak tu berdiri depan Lin. Tu yang ibu dan ayah tak nampak Lin, jawab Lin. Kakak? Macam mana rupa kakak tu? Tanya saya pula. Rambutnya panjang, gigi dan kukunya tajam, lidahnya panjang. Kakak suka sangat ketawa. Muka kakak tu pucat dan suka terbang dalam bilik. Kakak tu setiap malam datang ke rumah, jelas Lin dengan panjang lebar. Masa tengah malam lepas ayah, ibu dan Kak Ana tidur, kakak akan datang ke rumah kita dan masuk lalu tingkap. Lin tak buka tingkap tu, tapi kakak terbang dan terus masuk ke bilik Lin. Sambungnya lagi. Saya terdiam mendengar penjelasan Lin. Ana memandang saya sambil tersenyum. Senyumannya agak sinis, menyindir saya rasanya. Ibu, lukisan Lin dah siap. Ustaz, saya nak minta gula-gula, jerit Lin dengan nada gembira. Allahu Akbar. Lin, apa yang kamu lukis ni? Tanya Kak Jah. Kawan Lin bu, yang pandai terbang tu, balas Lin. Mana kawan Lin sekarang? Tanya saya pula. Ada tu sebelah ibu, jawab Lin ringkas. Muka Kak Jah pucat lesi akibat ketakutan. Tiba-tiba Ana bangun dan keluar dari pejabat saya. Saya tak pasti dia ke mana. Dan tiba-tiba juga handphone Kak Jah berbunyi. Kak Jah menjawab telefon dengan mod loudspeaker. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ibu kat mana? Dah jumpa ke Ustaz Malik? Ibu dah balik ke belum? Ibu kat bangunan martabat ni, tengah cerita dengan Ustaz Malik ni ha. Ibu belum balik lagi. Kenapa? Tak ada apa-apa. Cuma tadi terdengar suara ibu dan Lin kat luar rumah sambil ketuk-ketuk pintu, tapi tak ada siapa kat luar. Seram sejuk je rasanya bu. Okey, lepas jumpa Ustaz nanti, ibu akan balik terus.
Jangan lupa kunci pintu nanti. Pasal Mak Jah. Baiklah ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Kak Jah. Kak Jah terus menamatkan handphonenya. Terbit kerisauan yang mendalam pada wajah Kak Jah. Siapa yang call tadi Kak Jah? Tanya saya. Oh, anak Kak Jah yang seorang lagi, si Ana. Dia tinggal kat rumah. Petang tadi dia balik kerja lewat, jadi tak sempat nak ikut, jawab Kak Jah. Maksud Kak Jah, anak Kak Jah si Ana tu tinggal kat rumah ke? Bukan Kak Ana datang sekali dengan Kak Jah? Soal saya penuh dengan tanda tanya. Tak adalah Ustaz, Ana tak ikut. Kak Jah dengan Silin je datang, jawab Kak Jah. Seram sejuk saya dibuatnya. Dan perempuan yang saya sangka Ana itu hilang entah ke mana. Namun saya tak beritahu apa yang saya nampak sebentar tadi, sebab saya tak mahu Kak Jah ketakutan. Setibanya di rumah Kak Jah, saya disambut oleh Kak Jah, Lin dan juga Ana. Lin nampak ceria. Saya terus tegur Lin. Manakah Kak Lin yang seorang lagi? Tu dalam bilik, tengah marah. Tadi kakak kata nak bunuh ibu. Kakak nak keluarkan isi perut ibu, jawab Lin. Astagfirullah. Aduh Ustaz, macam mana ni? Benda tu ada kat bilik Lin. Matilah Kak Jah Ustaz. Suara Kak Jah tersekat-sekat akibat ketakutan. Kemudian saya minta Lin duduk di hadapan saya, dan saya pun mulakan bacaan dengan ayat-ayat ruqyah. Lin mulai rasa tak selesa, bertindak memberi apa sahaja yang ada di depannya. Tiba-tiba Lin berdiri dan kemudiannya bernyanyi dengan lagu yang saya tak fahami. Cuma ada satu lagu yang saya rasakan dalam bahasa Jawa berdasarkan lengguk bahasa dan iramanya. Suara Lin bergema seluruh ruang tamu. Kemudian Lin menyisir-nyisir rambutnya. Di bilik belakang sekali terdengar suara ketukan yang kuat. Suara perempuan merayu, menangis, ketawa, mengilai dan menyanyi. Saya teruskan bacaan tanpa pedulikan apa yang berlaku di sekeliling. Kak Jah dan Ana berpelukan satu sama lain. Lin yang tadi cuma duduk bercangkung tiba-tiba bertindak agresif. Mula-mula ketawa, kemudian menjerit dan melompat ke meja pula. Lin memandang saya dengan pandangan yang menyeramkan. Kemudian saya bertanya, siapa kamu dan kenapa kamu ganggu Lin? Aku tiada nama. Kenapa kamu ganggu aku? Lin kepujaan aku. Sudah lama aku tinggal dalam badannya. Kalau begitu, aku minta kau keluar dari badan Lin. Aku tetap akan tinggal dalam badan Lin selamanya. Atau kalau aku keluar sekalipun, aku akan bawa sekali jasadnya masuk ke alam kami, dan Lin akan hilang selama-lamanya, balas makhluk tersebut. Saya terkejut dengan apa yang saya dengar. Nampaknya makhluk tersebut nekat kekal dalam badan Lin. Lalu saya baca surah Al-Aqad ayat 32. Saya baca berulang-ulang lebih 30 kali. Akhirnya Lin meraung dan merayu-rayu minta dihentikan bacaan Al-Quran. Tiba-tiba Lin senyap. Langsung tiada reaksi daripada Lin. Di luar rumah kelihatan ada seorang perempuan, tetapi dalam bentuk kabus. Kedengaran juga bunyi suara perempuan merintih kesedihan. Lin jatuh pingsan. Kira-kira 15 minit kemudian, Lin terjaga lalu memeluk Kak Jah. Setelah semuanya reda, saya bertanya kepada Lin, mana kakak kamu Lin? Tu Kak Ana Ustaz, jawab Lin. Kakak Lin yang suka terbang-terbang tu mana? Tanya saya lagi. Siapa yang terbang Ustaz? Tanya Lin ringkas. Jelas Lin langsung tidak ingat apa yang terjadi sebelum itu. Ini bermakna makhluk tersebut telah keluar daripada tubuh Lin. Syukur Alhamdulillah, segala-galanya telah selesai. Kejadian yang menimpa kepada Lin ini perlu diambil perhatian oleh ibu bapa. Ramai ibu bapa yang menganggap anak-anak mereka berbohong atau mereka-reka cerita, tapi apabila sedar, sudah terlambat. Ada anak yang telah menjadi gila kerana lewat diberikan rawatan. Wallahualam.
Okey, macam harap Sarul Kamaru dan korang semua enjoy dengan video kali ini. Sekiranya korang ada pengalaman seram, sila hantarkan di email berikut. Dan sekiranya korang ada terbaca kisah-kisah seram yang menarik dan mahu saya jadikan satu video yang menarik, bolehlah tinggalkan di ruangan komen di bawah. Saya akan cuba yang terbaik, InsyaAllah. Okeylah, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.